Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan sambung kuliah kita. Masih lagi di bawah topik 2, One Connection. Jadi kalau kita lihat pada rajah, kita akan dapat lihat secara umumnya berkenaan dengan One Link Connection Option, yang mana ia dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu private dan public one. Private merujuk kepada connection yang akan menghubungkan satu organisasi dengan organisasi yang lain secara eksklusif, manakala public akan berkongsi infra dengan user lain yang berada di dalam jaringan yang sama. Baik, private dibagi kepada dua, iaitu dedicated dan switched. Yang mana dedicated menggunakan kaedah list line. Dedicated di sini bermaksud connection yang akan menghubungkan secara terus di antara satu organisasi dengan organisasi yang lain menggunakan connection physical, network media, umpamanya UTP, coaxial ataupun fiber optic. Dan kebiasaannya teknologi yang digunakan di dalam list line ini kita menggunakan T-carrier ataupun E-carrier. Manakala untuk switched, kita ada dua teknologi, iaitu circuit switched dan packet switched. Dalam circuit switched, kita menggunakan kaedah PSTN, Public Switched Telephone Network, yang lebih merujuk kepada kaedah dial-up. Manakala ISDN, Integrated Service Digital Network, yang merujuk kepada penggunaan ataupun enhancement daripada PSTN yang berupaya untuk carry data dalam bentuk digital. Kita juga ada packet switched yang menggunakan beberapa teknologi metro internet, antaranya adalah MPLS, multi protocol label switch, dan kita juga ada frame relay, juga kita ada ATM. Pada bahagian public, kita yang mana saya dah maklum sebelum ni, iaitu kita akan berkongsi, satu individu akan berkongsi infra dengan individu yang lain yang menggunakan jaringan rangkaian yang sama. Umpamanya kalau kita guna Digi, maka individu pertama dan individu kedua akan berkongsi infrastruktur pada connection Digi tersebut. Begitu juga dengan penggunaan-penggunaan lain, umpamanya DSL, TM streaming umpamanya, Unified dan sebagainya. Jadi, baik, teknologi yang paling sesuai untuk kita gambarkan berkenaan dengan public one adalah internet itu sendiri, yang mana internet mempunyai beberapa jenis. Antara yang disedarakan di sini adalah broadband dan VPN itu sendiri. Kemudian di dalam connection ini juga ia mempunyai beberapa teknologi lain, antaranya adalah DSL, Digital Subscriber Line, cable system, dan kita juga ada wireless. Jadi kita akan mengulas beberapa teknologi, sama ada di dalam private atau public, yang berada di dalam one. Baik, seterusnya kita dah lihat tadi private one infrastructure yang merujuk kepada list line. Poin yang pertama disebut situ, when permanent dedicated connection are required, a point to point. Di sini list line juga akan menggunakan beberapa nama. Selain daripada list line, kita juga sebut dia sebagai point to point link. Point to point link is used to provide a pre-established one communication. Jadi kita ataupun bila pernyataan ini menyebut sebagai pre-established, maka kita tahu connection ini adalah dalam bentuk circuit switching. Circuit switching, yang mana circuit switching memerlukan connection di antara source dengan destination itu untuk establish dahulu laluan ataupun transmission sebelum berupaya untuk menghantar data. Jadi seterusnya, selain daripada list line dan P2P ataupun point to point, kita juga untuk menggambarkan list line, ia juga menggunakan beberapa nama, iaitu list circuit, serial link, serial line, point to point link, ataupun T1 dan E1 ataupun E3 dan T3 dan E3 line. Ini kesemua merujuk kepada penggunaan list line. Jadi list line ni tempatnya adalah di antara CSU DSU, sesebuah organisasi yang berhubung terus dengan
CSU DSU ataupun yang menghubung terus dengan DCE, menghubung terus di antara DCE dan DCE pada setiap organisasi. Baik, di sini juga dia menggunakan dua standard of carrier. Yang pertama adalah T3 dan kedua adalah E3. Jadi kita lihat lokasinya, New York office, dan yang satu lagi adalah London office. Jadi T ni akan menggambarkan standard in US. Biasanya dia digunakan untuk North American dan Asian lah. Jadi kedua-dua region tu akan menggunakan T carrier, manakala untuk E carrier akan digunakan oleh Europe, sama ada T1 ataupun T3 dan E1 ataupun E3. Jadi perbezaan antara lainnya bandwidth yang mampu untuk dibawa oleh kedua-dua carrier. T1 akan membawa sehingga 1.5 megabit per second, manakala E1 akan berupaya untuk menampung sehingga 2.0 megabit per second. Jadi itu adalah connection di dalam list line. Dan kebiasaan connection ini, connection serial ini, sama ada akan menggunakan connection lain untuk menghubungkan di antara kedua-dua organisasi, sama ada fiber optic, coaxial ataupun UTP cable. Kemudian antara lain dalam private WAN juga kita ada satu teknologi yang kita sebut sebagai dial-up, yang mana dial-up ni operasinya adalah dalam bentuk analog, menggunakan speed yang rendah. Kalau kita lihat poin yang ke-5 ni, kata the physical characteristic of local loop and its connect to the PSTN limit the rate of the signal to less than 56 kilobit per second. Jadi sangat rendah lah. Pada satu ketika dulu kita menggunakan dial-up untuk connect kepada WAN, dan sekarang pun masih ada di kawasan-kawasan pendalaman yang tidak mempunyai akses kepada ataupun yang tidak mempunyai infrastruktur yang baik untuk connect kepada internet. Jadi dial-up ni kita akan menggunakan talian telefon bagi menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Jadi poin yang pertama di sini kata one built with an on-demand connection using modem and the voice telephone network. Jadi modem kita tahu ia akan menukar isyarat daripada komputer itu ni, iaitu isyarat digital kepada isyarat analog, supaya perubahan itu akan membolehkan network terutamanya yang kita sebut sebagai PSTN tadi akan memproses maklumat yang diterima tadi, dan setelah diproses akan dihantar kepada modem pada bahagian recipient untuk sekali lagi ditukar kepada dalam bentuk digital supaya ia dapat dibaca oleh kita punya device, umpamanya komputer, router dan sebagainya. Jadi sebab tu kita sebutnya sebagai modem, MO di situ, ataupun disebut sebagai modulate, iaitu menukarkan digital kepada analog, dan demodulate, itu di belakang perkataan modem tadi, modem, demodulate di belakangnya DEM, digunakan untuk menukar semula isyarat analog kepada isyarat digital. Baik, seperti yang saya dah maklumkan pada poin kedua, dial-up WAN access may be required when no other WAN technology is available. Ini termasuklah kawasan-kawasan pendalaman yang tidak mempunyai infrastruktur yang lengkap bagi menghubungkan rangkaian ataupun bagi menghubungkan organisasi tersebut dengan rangkaian lain. Jadi ini biasa berlaku, dan option yang kita ada di sini adalah dengan menggunakan dial-up lah. Jadi for example, a remote location could use modem and analog telephone line to provide low capacity and dedicated switched connection. Remote location pada lokasi-lokasi yang jauh dengan kawasan ISP lah. Baik, yes. Bagi pada ISDN ataupun kita sebut sebagai Integrated Service Digital Network ataupun ISDN adalah sejenis teknologi yang berada pada circuit switching, di mana kalau kita lihat dalam circuit switching, antara contoh teknologi yang paling utama adalah PSTN, yang mana PSTN dia akan carry
analog signal. Manakala ISDN di dalam circuit switching teknologi akan digunakan untuk carry digital signal. Jadi itu perbezaan dia. Baik, dalam ISDN kalau kita lihat, connection ini akan dihantar secara menggunakan konsep multiplex. Di dalam PSTN ataupun public switched telephone network yang menggunakan analog signal, penghantaran itu adalah merujuk kepada satu persatu data dalam satu-satu masa. Jika data A itu dihantar, maka data B akan menunggu sehingga data A selesai menghantar data, barulah data B tadi boleh menghantar data, dan begitulah seterusnya. Dan itulah yang telah kita dapat lihat pada konsep PSTN. Manakala dalam ISDN ia menggunakan konsep multiplex. Bila sebut multiplex, makanya ia boleh menghantar ke semua data secara serentak di dalam satu communication channel yang sama. Umpamanya kita ada 3 jenis data dalam bentuk image, dalam bentuk voice, dan juga dalam bentuk digital umpamanya. Jadi ketiga-tiga data ini boleh dihantar secara serentak menggunakan konsep TDM, Time Division Multiplex, yang mana ketiga-tiga data ini akan dibahagikan mengikut time slot yang sama. Kalau data A mendapat 5 minit, jadi data B dan data C juga perlu mendapat nilai masa yang sama. Ia tidak kira sama ada data A itu ada mempunyai data kapasiti yang lebih besar daripada data B, ataupun data C lebih besar daripada data A. Itu bukanlah pengukurannya. Sebaliknya, semua data, tidak kira data mana yang mempunyai prioriti, akan mempunyai nilai slot masa yang sama. Itu yang disebut sebagai time division multiplex. Multiplex bermaksud dia boleh carry lebih daripada satu signal, ataupun lebih daripada satu bit untuk dihantar di dalam satu communication channel yang sama, iaitu di dalam satu kabel yang sama lah. Seperti poin yang ketiga ni, TDM allow 2 or more signal or bit stream to be transferred as sub-channels in one communication channel. Baik, di dalam ISDN juga ia merujuk kepada 2 option utama. Yang pertama adalah BRI, yang kita sebut sebagai Basic Rate Interface. Yang kedua adalah PRI, Primary Rate Interface. Jadi kenapa pertukaran analog kepada digital ini penting? Ini adalah disebabkan oleh kelemahan PSTN yang membawa analog signal itu sendiri, yang mana jika penghantaran data dalam jarak yang jauh, long distance connection, maka penghantaran daripada jenis PSTN ini akan ataupun tidak akan mencapai kualiti yang dikehendaki. Low quality of data transmission using analog signal, such as a PSTN lah. Yang kedua, antara lainnya PSTN ataupun analog signal carrier ni tidak fleksibel jika nak dibandingkan dengan ISDN. Dan antara sebab lain, analog signal juga carry less information compared to digital signal. Jadi sebab tu teknologi sekarang ni lebih beralih kepada teknologi dalam bentuk digital. Baik, seterusnya. Jadi ada dua jenis ISDN interface. Yang pertama BRI, Basic Rate Interface, dan yang kedua adalah PRI, Primary Rate Interface. Perbezaannya adalah berdasarkan kepada barrier channel dan delta channel. Bagi BRI, dia mempunyai 2 barrier channel, yang mana total amount yang diperolehi daripada jenis yang pertama ini adalah 128 kilobit per second. 64 kita darab dengan 2, 128 kilobit per second. Dan delta channelnya adalah 16 kilobit per second. Delta channel dia tidak digunakan untuk membawa data. Sebaliknya, delta channel ni adalah untuk membawa maklumat signal bagi barrier channel. Contohnya barrier channel ni dia hantar image. Jadi
data channel ni akan membawa maklumat apakah data yang dibawa oleh barrier channel. Dan biasanya BRI ataupun Basic Rate Interface ni digunakan untuk individual punya connection ataupun home punya connection, yang mana ia lebih sesuai untuk connection yang kecil, memandangkan kapasiti bitnya juga adalah kecil. Jadi berbanding dengan PRI, Primary Rate Interface, ia menggunakan 23 barrier channel ataupun B channel, yang mana setiap satunya adalah 64 kilobit per second. Apabila kita darabkan, maka kita akan dapat 1.544 megabit per second, dan satu delta channel yang mewakili 64 kilobit per second. Jadi di sini kita dapat lihat perbezaan ketara pada segi bit, megabit ataupun kilobit bagi kedua-dua jenis ISDN. Di jenis pertama sesuai untuk network yang kecil, dan bagi jenis kedua adalah sesuai untuk komunikasi channel bagi menghubungkan network antara network yang besar, network A yang besar dengan network B yang besar lah, sebab kapasiti penghantaran datanya juga adalah besar berbanding dengan BRI tadi. Baik. Jadi kalau kita lihat contoh PRI ni merujuk kepada penggunaan T1 T1 ataupun T carrier yang kita dah lihat pada PPP ataupun list line yang lepas. Baik. Jadi sebenarnya ISDN ni, walaupun dia adalah teknologi yang telah lama digunakan dan masih digunakan pada hari ini, tapi ia lebih merujuk kepada backup kepada list line sekiranya list line ini gagal berfungsi. Jadi ia lebih digunakan sebagai pilihan untuk backup connection bagi list line. Kerana pada masa ini telah banyak teknologi baru yang telah diperkenalkan, yang mana antaranya adalah DSL, broadband service, dan pelbagai teknologi lain yang lebih baik daripada segi penghantaran dan kapasiti penghantaran data di antara source dengan destination.